sepanjang minggu ni. Jadi saya dah mula nampak effort di kalangan sahabat-sahabat perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah macam tuan-tuan dan puan semua. Okay, alhamdulillah dan tahniah saya ucapkan kepada siapa yang dah memulakan langkah mereka. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Dan saya nampak kebanyakan rakan-rakan sahabat-sahabat pejuang hartanah dah mula keluar buat viewing, buat appointment, yang dah set untuk buat inspection dan sebagainya. Jadi tahniah saya ucapkan. Itu yang saya nak sebenarnya. Itu yang saya nak dan saya sangat-sangat kata apa excited bila tengok aja Facebook. Oh, sahabat-sahabat dah mula dah pergi keluar jumpa klien dan sebagainya. Jadi bila tengok benda tu kita akan rasa ada aura positif di situ. Kan? So mereka yang masih lagi duduk di rumah, mereka yang masih lagi belum ada appointment, yang masih belum keluar untuk jumpa orang dan sebagainya. Jadi bagi saya benda tu sangat-sangat rugilah. Anda sebenarnya berada dalam keadaan yang mungkin tak menggunakan peluang dengan baik. Sebab bila kerajaan dah bagi PKPB tu, tujuan dia adalah untuk kita merancangkan ekonomi kan. So bila kita dah diberi peluang untuk keluar, diberi peluang untuk menjana pendapatan, diberi peluang untuk melakukan aktiviti ekonomi, kenapa kita nak mensia-siakan peluang tu? Okey, jadi silap mungkinlah di antara kita ni yang mungkin terlepas pandang masa PKP hari tu dia tidur. Dia tertidur terlena. Okey, bila terlena lama sangat tu, dia dah rasa macam dah selesa dah. Duduk je lah kat rumah, tak payahlah keluar, nanti keluar kan jumpa orang berpenyakit kan, kita kena penyakit pula lah, macam-macam kan. Jadi bagi saya tanggapan begitu sebenarnya ada tanggapan yang tak betul. Kita digalakkan untuk menjaga kesihatan, menjaga orang kata apa keselamatan dan juga kesihatan masing-masing dengan cara yang mengikut SOP yang telah ditetapkan. Itu yang sebenarnya yang betul kan. Bukannya kita tak digalakkan untuk keluar dan kita tak nak keluar disebabkan kita takut kita kena wabak penyakit dan sebagainya. So bagi saya tanggapan untuk tidak keluar kekal di rumah itu tak betul lah bagi saya lah. Sebab pendapat saya kalau misal kata tak dibenarkan maksudnya PKPB ni tak dimulakan sejak hari Isnin hari tu definitely memang keadaan kita terutamanya kepada mereka yang menjana pendapatan sendiri tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak menjana pendapatan dan tak boleh nak dapatkan income untuk diri sendiri, itu memang definitely akan menjejaskan pendapatan kita lah kan. Jadi bila dah diberikan kelonggaran dan mereka yang memberikan kelonggaran ni bukannya mereka tak mengkaji terlebih dahulu. Maksud saya kerajaan lah, kerajaan, Kementerian Kesihatan ke Kementerian Dalam Negeri ke mana-mana lah. Bukan mereka tak mengkaji terlebih dahulu, mereka dah buat kajian dan mereka pun telah mendapat khidmat nasihat daripada WHO yang mana tindakan untuk mewajarkan PKPB ni dimulakan, mewajarkan aktiviti ekonomi ni dirancangkan semula setelah kajian yang dah dibuat dan berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Okey. Jadi kalau anda masih lagi dalam keadaan yang takut, tak nak keluar rumah, takut nak buat appointment, nak jumpa orang dan sebagainya, sampai bila nak jadi macam tu? Ada yang tanya saya, coach nak kena tunggu sampai kosong ni coach baru boleh keluar. Nak kena tunggu sampai orang kata apa dah single digit nanti baru selamat nak keluar. So bagi saya benda tu bukan kita yang tentukan. Kita ikut je orang kata arahan daripada pihak atasan. Patuh je SOP yang telah ditetapkan. Nak keluar rumah tu keluar je. Ada aktiviti nak buat apa-apa, benda yang dibenarkan tu kita buat. Kita patuh dengan arahan yang telah ditetapkan. Okey, janganlah jadi orang kata apa kera sumbang. Dah diberi kelonggaran, dah diberi orang kata apa kesempatan untuk keluar beraktiviti, nak menjana ekonomi sendiri, kita pula yang tak nak buat benda tu. Kan? So bagi saya benda tu tak betul lah. Sebab tu saya cakap dalam topik pada pagi ni usaha tangga kejayaan, kita nakkan rezeki melimpah ruah. Kita nakkan orang kata pendapatan untuk kita boleh menyara keluarga kita, menyara diri kita sendiri, selesaikan apa-apa yang patut. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak usaha. Ini macam mana kan? Kita kenalah keluar, kita kena usaha untuk mendapatkan pendapatan tu. So bertitik tolak daripada PKPB yang telah diumumkan, kelonggaran yang telah diberikan. Jadi kita gunakanlah peluang yang ada tu dengan sebaik mungkin. Bukannya masa ni lah kita nak kata kau keluar nanti kau kena penyakit, kau keluar tu tu mulalah tu degil lah tu, tak nak dengar arahan. Keluar juga, orang kata jangan keluar, nak keluar juga. Siapa yang kata tak boleh keluar? Boleh je keluar.
kan. Cuma kena jaga penjarakan sosial, kena jaga, kena pakai mask, kena orang kata apa, pastikan kita punya kebersihan diri tu terjaga, dan penjarakan sosial tu yang paling penting lah kan. Kalau kita bergejala, ada sakit dan sebagainya, janganlah kita keluar kan. So perkara-perkara macam tu yang kita kena pastikan kita buat, bukan kita tak boleh keluar rumah langsung. Jadi sahabat-sahabat RAN, pejuang-pejuang hartanah, saya nak bagi cadangan lah. Saya nak bagi cadangan dan nak mengingatkan anda semua. Inilah masanya setelah beberapa hari, lebih daripada 50 hari yang anda terpaksa berkurung di rumah, tak boleh nak keluar kan. Jadi masa inilah yang anda sepatutnya gunakan peluang tu. Gunakan peluang tu untuk keluar ke lapangan, jumpalah prospek-prospek anda, iklanlah sebanyak mana yang boleh. Tak terlalu lewat lagi. Sebenarnya dalam tempoh PKP sebelum ni saya dah syorkan dah, anda dah kena mula buat online marketing tu. Tapi mungkin ada yang tak start buat lagi, yang masih lagi baru terkial-kial nak start buat sekarang ni. Tak terlambat, boleh teruskan aja, teruskan. As long as you all buat aktiviti marketing apa semua tu, insya-Allah ada usaha, adalah dia punya imbuhannya di situ. Kalau kita tak berusaha, kita tak jalankan apa yang sepatutnya kita jalankan, macam mana kita nak dapat imbuhannya kan. Kalau tak dipecahkan ruyung, macam mana kita nak dapat sagunya, betul tak? Okey, jadi saya pun berterima kasih lah, dan mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat mana yang dah mengikuti siaran FB Live saya, kelas online saya daripada mula saya buat pada 19 bulan Mac sampailah ke hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ilmu yang telah dicurahkan tu gunakanlah sebaik mungkin, dan semoga apa yang telah disampaikan tu menjadi pemangkin semangat, menjadi orang kata apa, panduan kepada tuan-tuan puan-puan semua, dan gunakanlah dengan cara yang bijak. Mana yang baik tu diambil, mana yang tak baik tu ditinggalkanlah jauh-jauh. Alright, Faiza dah keluar bekerja, bagus. Azwan Detik Hartanah, usaha tangga kejayaan. Macam inilah sahabat-sahabat yang kata apa, bersemangat untuk kata apa, meneruskan kita punya perjuangan dalam bidang hartanah ni kan. Muaz pun ada, terima kasih Muaz. Okey, so siapa-siapa yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak. Zakwan, Zak, Haniza, apa ni, sepupu saya ni. Apa ni, Kak Nai Alright, so siapa-siapa yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, itu je lah pesanan saya untuk petang ni. Saya tak nak berniat nak bercakap panjang. Okey, kalau ada apa-apa perkongsian daripada tuan-tuan puan, saya nak dengar juga perkongsian daripada tuan-tuan puan. Mungkin ada rakan-rakan yang dah mulakan aktiviti. Macam Faiza dah keluar bekerja, macam mana? Viewing banyak ke minggu ni? Dah ada berapa viewing, dah berapa appointment dah attend minggu ni? Kalau ada, tolong masukkan dalam ruangan komen, saya nak baca. Saya nak tengok feedback dari you all semua. Okey. Siapa lagi yang dah keluar viewing minggu ni, siapa lagi yang dah start buat appointment minggu ni, tahniah saya ucapkan. Tolong masukkan pengalaman anda di ruangan komen. Saya dah, tu yang saya tulis beberapa hari yang lepas, dah nampak dah aktiviti pejuang-pejuang hartanah, RAN, sahabat-sahabat semua dah start dah buat iklan dekat dalam Facebook, dah start dah tengok gambar masing-masing dah upload. So tahniah saya ucapkan. Itu yang saya nak kan, bukan setakat duduk kat rumah kan. Orang kata takut tidur kan, takut tidur tak dapat apa kan. So bila dah start buat aktiviti tu, boleh nampak hasilnya kan. Okay, dan tahniah juga saya ucapkan kepada dos yang dah berjaya close. So memang super RAN lah diorang ni. Saya tengok start pada minggu ni, awal minggu ni, banyak juga RAN-RAN yang dah berjaya close. Memang tahniah saya ucapkan lah. Memang saya tak boleh nak bayangkan macam mana diorang dalam tempoh PKP yang 50 lebih hari tu duduk kat rumah, boleh mengayat, tiba-tiba hari Isnin keluar terus boleh tenyeh dah booking form tu. Memang hebat tu lah. Tahniah saya ucapkan lah kepada anda. So saya nak rakan-rakan yang lain pun kalau boleh dalam minggu ni, esok Sabtu Ahad hari perjuangan kita, siapa-siapa yang kata apa ada appointment esok, pastikan jangan terlepas appointment tu. Setkan betul-betul, kalau perlu call balik klien tu, prospek tu, confirmkan dengan mereka appointment jadi tak esok kan. So kalau misal kata belum, close sewa, alhamdulillah Azwan. Tahniah banyak-banyak. Bagus. Siapa lagi yang dah close ni? Siapa-siapa yang dah close boleh declarekan kat situ. Boleh declare kat situ. Itulah dia yang saya nak, nak tengok you all semua dengan muka yang gembira, dengan perasaan yang gembira kan. Dah boleh kata apa, mendabik dada. Bukan mendabik dada orang kata apa nak bongkak ke apa, tidak. Tapi bagi saya itulah kepuasan bagi seorang pejuang hartanah, itulah kepuasan kita kan.
dalam tempoh beberapa minggu kita tak boleh nak keluar daripada rumah. So alhamdulillah by Monday baru ni kita dah boleh start buat aktiviti, dan kita dah mulakan dah aktiviti kita, dan kita tak mensia-siakan peluang yang ada, dan teruskan usaha hinggalah berjaya, insyaAllah. Okay, siapa lagi nak buat sharing dengan saya ni? Siapa lagi nak kongsikan? Masukkan dalam ruangan komen apa-apa perkongsian anda. Okay, yang saya kata super rent tu banyak juga. Saya tengok ada sahabat-sahabat rent kita ni lah yang close, bukannya murah-murah punya rumah. Ada yang satu tu saya tengok 600 lebih harga. Ada satu tu yang 500 lebih. Ada yang sampai setakat ni yang saya tengok yang paling power yang terjual tu ada satu 600 lebih lah. Kes tu saya tengah nak attend sekarang ni, baru je dapat instruction minggu ni. So 640k. Okay, rumah semi-D dekat Semenyih. Okay, so alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat rent yang sentiasa support lah bisnes saya. So siapa-siapa yang dah ada case tu nak refer tu, alhamdulillah, nyiru tapak kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. So minggu ni memang quite busy lah. Dalam sepanjang PKP tu tak boleh nak buat apa-apa aktiviti kan. So by this week mula masuk ke pejabat dan dah mula buat land search, dah mula buat urusan-urusan biasa kita. So SMP mana yang dah stamping tu dah boleh forwardkan pada klien, dah boleh forwardkan pada rent, dan you all pun memang sukalah bila lawyer dah boleh stamping SMP kan. Dah boleh lah buat claim. Okay, so tahniah lah saya ucapkan pada anda. So kita nak tengok siapa yang boleh pecah rekod. So this week ada yang refer kat saya 640k. Rumah semi-D di Semenyih. Okey, ada lagi tak kawan-kawan rent, sahabat-sahabat rent yang boleh pecah rekod tu? Saya nak tengok. Kalau ada, jangan malu-malu, jangan segan contact saya. Bagilah instruction kat saya, saya tolonglah buatkan SMP tu dengan segera. Okey, alright. So semua dah beroperasi secara normal. Semua dah kembali bertugas macam biasa. Dan saya mengharapkan sahabat-sahabat semua pun janganlah duduk saja di rumah, keluarlah. Keluarlah, carilah rezeki. Jemputlah rezeki, lakukanlah aktiviti dengan memenuhi SOP yang telah ditetapkan. Yang pastinya kita tak boleh nak buat aktiviti macam biasa kita buat dulu. So mungkin kali ni kita tak boleh nak bersalam dengan orang, kita bercakap pun kena cakap ada distance jauh sikit. Bila kita nak buat viewing tu, pastikanlah jarak antara kita dengan prospek klien kita tu ada jarak yang ditetapkan lah. Janganlah terlalu dekat sangat dengan prospek tu. Nanti kalau tiba-tiba kita terbatuk ke ataupun dia terbatuk ke, mask jangan lupa pakai. Mask jangan lupa pakai. Tangan tu sentiasa bawa hand sanitizer yang kecil tu dalam poket. Kalau rasa tangan tu tak berapa bersih, tu masuk poket tu, keluarkan hand sanitizer dan bersihkanlah tangan yang betul. Okay.